أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Murid-murid, sebelum kita mulakan pembelajaran kita, mari sama-sama kita baca doa perkenalan hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Murid-murid, bersama pembelajaran kita iaitu dalam perkara faraid di muka surat 36. Baik murid, yang lepas kita dah tengok tentang jenis-jenis asal masalah yang terdapat dalam ilmu faraid, iaitu kaedah dia dengan cara tamathul, tadakhul, tawafuq dan tabayun. Jadi Ustaz nak huraikan hari ini tentang tamathul, tadakhul, tawafuq dan tabayun. Baik, kita tengok pada muka surat 35. Kita huraikan dulu tentang tamathul. Baik, yang lepas kita dah bacakan. Apa dia tamathul? Tamathul artinya serupa antara dua mukharrij atau dua nombor pecahan seperti 1/2 dengan 1/2. Mukharrij ialah nombor di bawah dalam pecahan seperti 1/2. Mukharrijnya 2. Sekiranya berbilang-bilang mukharrij, diambil satu daripadanya untuk dijadikan asal masalah. Okey, baik murid. Cuba tengok contoh satu. Contoh satu, seorang mati, dia meninggalkan pertama suami dan adik-beradik perempuan seibu sebapa. Ini saja dia tinggalkan. Yang lain tak ada. Si mati, dia meninggalkan suami. Maknanya yang mati siapa? Isteri, Yang mati siapa? Isteri. Dia meninggalkan siapa? Suami dan adik-beradik perempuan seibu sebapa. Okey. Jadi bila dia tinggalkan suami dan adik-beradik perempuan seibu sebapa, yang ni dia tak ada tulis, Sebelum ni dia tak ada tulis. 1/2 ke apa dia tak ada beritahu. Okey, contoh. Ustaz bagi contoh. Okey. Si mati meninggalkan pertama suami. Yang kedua, adik beradik adik beradik perempuan. Yang ini apa? Seibu sebapa. Okey. Ini je dia ceritakan. Okey. Mana siapa yang mati? Isteri dia. Seorang isteri, seorang perempuan. Dia meninggalkan suami dia dan adik-beradik perempuan seibu sebapa. Jadi kita sekarang nak selesaikan masalah ni. Dia tinggalkan duit. Ada duit berapa? Duitnya berapa-berapa. Jadi dia tinggalkan suami dan adik-beradik perempuan seibu sebapa. Jadi boleh nak tahu berapa nilaian suami dapat. Jadi kena rujuk kepada ashabul furud. Rujuk kepada ashabul furud. Sekiranya kita rujuk pada ashabul furud, maka suami akan mendapat 1/2. Adik-beradik perempuan seibu sebapa dapat apa? Pun sekiranya kita
rujuk kepada ashabul furud, dia pun mendapat 1/2. Okey. Sekarang kita dah dapat nilaian fardunya. Nilai fardu suami 1/2 dan adik-beradik perempuan seberapa 1/2. Jadi nak apa? Nak buat apa selepas ni? Nak buat apa? Dan selepas ini kita kena cari asal masalah. Kita nak cari asal masalah. Asal masalah. Asal masalah ada berapa? Ada 2, ada 4, ada 6, ya. Oh, ada 3, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Ini adalah asal masalah yang kita kena letak. Jadi nak letak mana? Nak letak 2 ke, 3 ke, 4 ke, 6 ke, 8 ke, 12 ke, 24. Kita tak boleh letak sebarang. Tapi yang kita nak nombor ni yang ada. Mesti ada 2 ataupun 3 ataupun 4 ataupun 6, 8 ataupun 12 ataupun 24. Nombor ni saja ada. 1 boleh tak Ustaz? 1 tak boleh. 5 boleh tak Ustaz? 5 tak boleh. 7 boleh tak? 7 tak boleh. 9 boleh? 9 tak boleh. 10 tak boleh. 11 tak boleh. 12 boleh lah. 13, 14, 15, 16, 17, 18 pun tak boleh. Ini saja 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Okey. Jadi sekiranya kita tengok suami 1/2, adik-beradik perempuan ibu sebapa pun 1/2. Macam mana nak buat? Sekiranya pembawah, ni pembawah. Pembawah ni, yang bawah ni. Ni atas. Ni pembawah dia. Sekiranya pembawah sama, kita tak payah pening kepala. Terus dia ambil. Masalah 2. Jadi asal masalah 2. Asal masalah 2. Kita tengok balik. Betul tak? Sekiranya suami dapat 1/2, adik-beradik perempuan ibu sebapa dapat 1/2, terus jadi ambil asal masalah 2. Jadi macam mana nak bagikan? Okey, sekarang contohlah yang ini kita tak tahu lagi. Nombor 1 ni tak ada. Contohlah tak ada. Ni tak ada lagi, ni tak ada lagi. Ini pun tak ada lagi contohnya. Jadi macam mana nak selesaikan? Bila dah dapat asal masalah 2, kita terus buat 2 kali 1. Kemudian 2 kali 1 apa? Jawapannya 2. Nak buat apa 2? 2 kita bahagi kepada 2. Jadi 2 1/2. Yang atas kita kalikan, yang bawah kita bahagikan. Yang ni atas kita kalikan, bawah kita bahagikan. Jadi 2 kali 1, 2 kali 1 jawapannya 2. 2 bahagi 2 jawapannya 1. 2 kali 1 bersamaan 2. 2 bahagi 2 bersamaan 1. Jadi jawapannya suami dapat berapa? 1. Begitu juga yang ini. Yang atas kita kalikan, yang bawah kita bahagikan. Jadi kita ambil asal masalah 2. 2 kali 1 2. Kemudian 2 bahagi 2, jawapannya 1. Jadi macam ni. Bila 1 dengan 1 ni kita tengok, kita campurkan. 1 campur 1, jawapannya berapa? 2. Maka bila jawapannya 2 dan sama dengan asal masalah, maka disebut 2 ini adalah sah masalah. Ni sah masalah. Sah lah, mana sah? Selesai. Jadi duit, nak bagi banyak duit ni. Contoh duitnya ada 20,000. Contoh ni Ustaz bagi contoh yang mudah supaya kita senang kira.
Macam mana nak bagi? Jadi terus bagilah. Jadi 20,000 kita tengok asal masalah. Bagi berapa? Bagi 2. 20 contoh Tadi asal masalah 2. 20,000 contoh duitnya kita bahagi kepada 2. Ini asal masalah ni 2. 20,000 bagi 2 apa? 1 kali 2 jawapannya 2. Okey. Kosong turun. Jadi kosong kan? Kosong. Jadi satu bahagian berapa? 10,000. Kalau 2 bahagian 20,000 lah. Okey. Jadi satu bahagian 10,000 ingat. Satu bahagian adalah 10,000. Kita tengok balik. Satu bahagian 10,000. Jadi satu bahagian ni ni jadi 1 kali 10,000. Maka dapat apa suami? Suami dapat 1 kali 10,000, 10,000. Yang ni pun dapat 1 kali 10,000. Berapa jawapannya? 10,000 juga. Jadi suami dapat 10,000, adik-beradik perempuan seibu sebapa pun dapat 10,000. 10,000 tambah 10,000 dapat 20,000. Betul lah, sama dengan duit yang dia bagikan tadi. Baik. Yang kedua, contoh kedua. Kita tengok ni. Adik-beradik perempuan seibu sebapa, si mati meninggalkan 2 adik-beradik perempuan seibu sebapa. Kemudian si mati juga dia meninggalkan 2 adik-beradik seibu. Contoh. Saya contohkan Si mati meninggalkan yang pertama 2 orang adik beradik perempuan seibu sebapa. Yang kedua, si mati juga meninggalkan 2 juga adik-beradik seibu, perempuan seibu. Okey. Jadi kita dah tahu si mati meninggalkan duit sebanyak 300,000. RM ni duit. Ini contoh saya contohkan dia. Okey, dah tahu duit dia ada 300,000. Okey. Dia ada 2 orang adik-beradik perempuan seibu sebapa dan 2 adik-beradik seibu. Berapa nak bagi? Rujuk kepada kitab, tengok pada Ashabul Furud. Jadi tengok 2 adik-beradik perempuan, kalau 2 orang ni 2 orang. Berapa dia dapat? Seibu sebapa. Berapa dia dapat? Kalau ikut rujukan dalam kitab, dia mendapat 2/3. Yang ni kenapalah Kemudian 2 adik-beradik perempuan seibu, dia dapat apa? Dia dapat 1/3. Okey, selesai. Kita dah tahu dia dapat 2/3 dan 1/3. Sekarang nak cari apa pula? Nak cari asal masalah. Berapa asal masalah? Ada 2, ada 3, ada 4, ada 6, ada berapa lagi? Ada 8, 12 dan 24. Mana satu? Okey. Cara dia kita tengok.
2/3 dengan 1/3. Kita tengok pembawah dia. Bawah dia ni. Sekiranya sama, maka kita terus ambil nombor 3 ni. Jadi asal masalahnya berapa? 3. Terus ambil 3. Ini kaedah apa ni? Ini adalah kaedah tamasul. Tamasul ni apa? Sekiranya sama, ambil saja nombor tersebut. Jadi asal masalah 3. Okey. Kemudian nak buat apa? Macam mana nak bagi? Sebelum kita nak bagi, kita selesaikan dulu. Adik-beradik perempuan dua adik-beradik perempuan seibu sebapa dapat berapa? Cara dia, asal masalah ni kita 3 kali yang atas dan bahagi yang bawah. 3 kali 2 berapa? 3 kali 2 6. 6 bahagi 3 berapa? 2. Jawapannya 2. Jadi 2 adik-beradik perempuan seibu sebapa mendapat 2 bahagian. Jadi 2 bahagian ni kita bagi kepada setiap orang dapat apa? Satu orang dapat sah 1, satu orang dapat sah 1. Seorang dapat 1, seorang dapat 1. Okey. Kemudian pula yang ni pula. Nak selesaikan ni. Macam mana? Yang atas kita kalikan, yang bawah kita bagikan. 3 kali 1 3. 3 bahagi 3 berapa? Sah 1. Jawapannya sah 1. Jadi nak bagi makan macam mana? 1 ni dibagi kepada 2 orang. Seorang dapat setengah. Seorang dapat setengah. Seorang dapat setengah. Macam tu. Okey. Jadi sekarang kita dah tahu yang ni dapat 1, yang ni dapat 2. 300,000 kita bahagikan kepada masalah 3. 1 kali 3 3. Jawapannya kosong. Jadi kosong. 100,000. 1 bahagian 100,000. Yang ini dapat 200,000. Yang ini dapat 100,000. Jadi 200,000 bagi kepada 2 orang, seorang dapat apa? Seorang dapat 100,000. Seorang lagi dapat, yang ni pun dapat 100,000. Jadi yang 100,000 ni nak bagi kepada 2 orang macam mana? Seorang dapat apa? Seorang dapat setengah. Dapat 50. Yang bawah ni dapat 50,000. Yang seorang lagi pun dapat 50,000. Okey. Selesai. Habislah, duitnya dah habis. Selesai. Macam tu. Ini kaedah tamasul. Baik. Kita tengok pula yang seterusnya. Faham ya? Faham ya? Kaedah tadakhul. Tadakhul artinya boleh masuk. Ni. Tadakhul ni dalam bahasa Arab maknanya masuk. Boleh masuk. Satu mukharrij. Mukharrij ni pembawah. Yang kecil ke dalam mukharrij yang besar, atau boleh terbagi dengan sempurna seperti dengan 1/2. Asal masalah 1/4 diambil daripada mukharrij yang besar, iaitu 4. 2 dimasukkan ke dalam 4. Okey. Contoh. Contoh yang ni. Si mati meninggalkan seorang suami, kemudian seorang anak perempuan. Contohlah
Kadar pusaka yang ni biasanya memang tak disebut. Yang ni kita tak ada tulis. Belum ada tulis. Kita tak tahu apa-apa. Contoh. Saya contohkan supaya lebih faham. Okey. Si mati meninggalkan suami. Kemudian dia meninggalkan anak perempuan. Anak perempuan Kemudian dia meninggalkan adik-beradik. Adik-beradik adalah lelaki. Ini satu. Yang ni kedua. Yang ni ketiga. Adik-beradik lelaki, seibu, sebapa. Okey. Ini saja itu. Dan duit yang ditinggalkan adalah 40,000. Mak dia pun dah tak ada. Atuk dia tak ada, bapak dia tak ada. Dia tinggalkan cuma suami. Kemudian yang kedua anak perempuan. Kemudian yang ketiga adik-beradik lelaki, seibu, sebapa. Ini sahaja yang ada. Jadi nak cari apa yang mula? Nak cari berapa suami dapat fardu. Fardu dapat berapa suami? Iaitu rujuk kepada ashabul furud. Kalau rujuk pada ashabul furud, maka kalau kita tengok suami dapat apa? Suami dapat 1/4. Okey. Anak perempuan dapat apa? Anak perempuan dapat 1/2. Adik-beradik lelaki, seibu sebapa dapat apa? Yang ini mendapat asabah. Asabah ni apa? Baki. Okey. Kemudian nak buat apa? Nak cari asal masalah. Masalah. Berapa nombor asal masalah? 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Nak pilih yang mana? Bukan. Kena tengok. Sekiranya kita tengok. Kita tengok. Okey, suami dapat 1/4. Anak perempuan dapat 1/2. Bila asabah ni tak payah. Kita tinggalkan dulu. Jadi kita nak tengok yang ada nombor dulu. Kita rujuk tengok pada bawah. 1/4 dengan 2. 2 boleh masuk dalam 4 tak? Boleh. Sebab kalau kita tengok si P2, 1 kali 2, 2 kali 2, 4. Jadi 2 boleh masuk dalam 4. Bila boleh masuk dalam 4, terus ambil yang besar. Masalah berapa? Asal masalah berapa? Asal masalah 4. Ada tak dalam ni? Ada yang ni. Mana boleh lah. Terus asal masalah 4 macam tu. Okey, jadi suami dapat berapa? Macam mana kaedah dia? Okey, asal masalah kali yang atas bahagi yang bawah. 4 kali 1 berapa? 4. 4 bahagi 4, jawapannya 4 bahagi 4 berapa? Jawapannya 1. Suami dapat 1. Baik, yang kedua. Yang atas kita kali, yang bawah kita bagi. 4 kali 1, 4. 4 bahagi 2, 2. Anak perempuan dapat 2. Adik-beradik dapat apa? Kita tak tahu. Sebab tak ada tulis. Dia cuma asabahnya. Asabah ni baki. Jadi nak cari apa? Carilah baki dia. Kita tengok 2 dengan 1. Berapa jawapannya? 3. Berapa baki? Daripada 4 ni, bakinya 1. Jadi asabah ni 1. Macam tu kaedah dia. Okey. Selesai okey. Sekarang duit ada 40,000. Duit ada 40,000. Suami dapat apa? Cara dia 40,000 kita bagi dengan asal masalah.
40.000 kita bagi dengan asal masalah. Berapa asal masalah? Asal masalahnya 4. Jadi 1 kali 4 4. Nah, ini Ustaz buat mudah je. Kosong, kosong. Jadi kosong lah. Kosong, 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 kosong. Satu bahagian berapa? Satu bahagian adalah 10. 10.000. Satu bahagian 10. 10.000. Ni. Jadi 1 kali 10.000. Berapa dia dapat? Suami dapat 10. 10.000. Kemudian yang kedua macam mana? 2 kali 10.000 berapa? 20.000. Kemudian yang ketiga 1 kali 10.000 10.000. Selesai. Kalau campurkan 10.000 campur 20.000 30.000 30.000 campur 10.000 jadi 40.000. Selesai lah. Baik, ini kaedah tadakhul. Baik, kita sambung Kita sambung lagi.